السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumaat yang dimuliakan Allah. Dari mimbar khutbah Jumaat ini, khatib mengajak diri khatib dan jemaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman yang terus dilakukan dengan penghayatan amal soleh. Kerana darjat kemuliaan seseorang hamba di sisi Allah hanyalah dinilai dengan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang penuh barakah ini, khutbah Jumaat pada kali ini akan membahas dan membincangkan tentang sunnah-sunnah berkaitan dengan masjid. Antara perkara yang amat dititik beratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda ialah membina masjid dan menjaga kesuciannya. Sehingga kan antara perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di Madinah adalah memberi perhatian kepada pembinaan dan memakmurkan masjid. Allah menyifatkan mereka yang memakmurkan masjid-masjidnya sebagai orang-orang mukmin, sebagaimana dalam firman yang bermaksud hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain daripada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat ke-18. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajar dan memberitahu kita akan pelbagai adab berkaitan masjid, dan ajaran baginda adalah sunnah bagi orang yang benar-benar mencintai Rasulullah. Masjid merupakan tempat yang suci, sehingga umat Islam diperintahkan untuk menjaga adab-adab ataupun etika ketika berada di dalam masjid. Di antara adab-adab berkaitan masjid yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Asy-Syarh Al-Muhazzab di jilid 2 adalah: yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberi galakan agar membina masjid, sebagaimana sabda baginda yang bermaksud, barang siapa membangunkan masjid kerana mengharap wajah Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya yang semisalnya di dalam syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, apabila seseorang mendatangi rumah Allah untuk menunaikan salat, maka hendaklah dia bersiap-siap dengan pakaian yang cantik dan dalam keadaan elok. Hendaklah juga berwangi-wangian dan memakai atar ataupun minyak wangi. Apa yang ditekankan di sini adalah
hendaklah bagi seseorang memperelokkan dan mencantikkan dirinya sebelum ke masjid. Hal ini merupakan tuntutan Allah sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, berpakaian cantiklah kamu setiap kali ke masjid. Surah Al-A'raf ayat 31. Yang ketiga, disunatkan kita untuk berjalan kaki ke masjid sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan ke masjid, baginda berdoa dengan doa, Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma ja'alni nura. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah cahaya pada hatiku, cahaya pada lidahku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya di sebelah kananku, cahaya sebelah kiriku, cahaya di sebelah atasku, cahaya di sebelah bawahku. Ya Allah, jadikanlah cahaya bagiku. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Yang keempat, apabila seseorang itu sampai ke pintu masjid dalam keadaan dia merasakan bahawa ketika itu dia sedang masuk ke rumah Allah, sunat baginya meletakkan selipar pada tempat yang sesuai, dan sunat juga ke atasnya melangkah masuk ke masjid dengan didahulukan kaki kanannya dalam masa yang sama membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaab rahmatik. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka masuklah seseorang itu ke rumah Allah dengan keampunan dan rahmat Allah, serta masuk ke masjid dalam keadaan yang suci bersih. Sesungguhnya perkara tersebut adalah di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertujuan untuk mengagungkan rumah Allah. Yang kelima, sunat bagi mereka yang mendatangi dan memasuki masjid menunaikan salat sunat dan dua rakaat sebelum daripada duduk. Hal ini jelas terkandung dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sehinggalah dia menunaikan salat sunat 2 rakaat terlebih dahulu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, iktikaf merupakan juga ibadat berkaitan dengan masjid yang diamalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada bulan Ramadan. Para ulama menyatakan bahawa sunnah ini boleh diamalkan oleh seseorang setiap hari, iaitu bila-bila masa dia masuk ke masjid, rebutlah peluang beriktikaf walaupun 1 jam, setengah jam, mahupun beberapa minit. Yang ketujuh, apabila seseorang muslim itu keluar dari masjid, maka disunatkan ke atasnya melangkah keluar dengan kaki kiri. Disarankan juga untuk membaca doa berikut, Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaab fadlik. Maksudnya, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan bukakan untukku pintu-pintu kurniaanmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sidang Jumaat yang dimuliakan, di akhir khutbah ini mimbar menasihatkan dengan kadar kecintaan dan keterikatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tentu akan menitik beratkan soal masjid. Ini kerana setiap kali kita melangkah masuk ke masjid, kita akan teringat bahawa kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang amat menjaga, mengambil berat, mencintai dan mempunyai keterikatan dengan hatinya dengan Allah dan rumah Allah, yakni masjid. Semoga Allah menjadikan masyarakat dan bangsa kita
sebagai bangsa yang mencintai Rasulullah, dijauhkan dari ketergelinciran ke dalam jurang kemaksiatan serta diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.